Assalamualaikum, nama saya Nurul Hasanah binti Fazil dari kelas DLS 2A akan menerangkan apa itu sembelihan. Maksud atau pengertian sembelihan dari segi bahasa adalah memotong. Manakala pengertian sembelihan dari segi istilah ialah yang pertama menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memotong urat halkum dan urat mari. Yang kedua adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam selain dari kuku, gigi dan tulang untuk membolehkan haiwan itu halal dimakan oleh orang Islam. Terdapat dua dalil sahih tentang sembelihan. Yang pertama ialah dalil al-hadis. Rasulullah SAW bersabda bahawa setiap yang ditumpahkan darahnya dengan menyebut nama-nama Allah, maka makanlah. Riwayat Al-Bukhari. Dalil dari Al-Quran pula firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat 3 bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai darah yang keluar mengalir dari daging khinzir termasuk semua anggota tubuhnya. Binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurin binti Asri dengan nombor matrik 10DLS 21F1010 dari DLS 2A. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang sembelihan. Antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan manusia memakan daging haiwan yang baik dan juga halal. Kita dibenarkan makan daging haiwan ini dengan satu syarat, iaitu ia wajib disembelih terlebih dahulu. Ini dapat kita fahami dengan jelas dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah yang keluar mengalir daging khinzir termasuk semua anggota tubuhnya. Binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Rasulullah SAW juga memberi keizinan kepada kita untuk memakan daging haiwan yang hanya setelah disembelih. Semua binatang yang halal dimakan perlu disembelih terlebih dahulu untuk dimakan, kecuali belalang dan hidupan laut seperti ikan. Apakah yang dimaksudkan dengan sembelihan? Dari aspek bahasa, sembelihan bermaksud memotong. Dari aspek istilah syarak pula, ia bermaksud menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum, iaitu salur makanan, dan urat marih, iaitu salur pernafasan bagi haiwan sembelihan. Pada rajah urat sembelihan pada binatang di sebelah ini, jelas kelihatan dua salur makanan dan salur pernafasan yang terletak di tengah-tengah leher. Para pendengar yang dirahmati Allah, sembelihan merupakan satu ibadah. Justru itu kita perlu pastikan setiap syarat bagi rukun sembelihan dipatuhi agar ianya sah dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah. Terdapat 3 rukun sembelihan, iaitu yang pertama penyembelih, binatang sembelihan, dan yang ketiga alat yang digunakan untuk sembelihan. Setiap rukun perlu disempurnakan syarat-syaratnya. Syarat sah bagi penyembelih yang pertama ialah penyembelih mestilah seorang Muslim atau ahli kitab, iaitu berketurunan Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasrani. Halal sembelihan daripada ahli kitab kerana niat sembelihan mereka adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan sembelihan kanak-kanak dan perempuan adalah sah dan halal. Yang kedua, melakukan penyembelihan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelihan yang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah haram dan tidak sah untuk dimakan.
Contohnya, sembelihan yang bertujuan syirik seperti persembahan kepada kubur keramat atau tujuan pemujaan. Syarat sah bagi binatang sembelihan pula. Yang pertama, masih mempunyai hayat mustarirah, iaitu haiwan yang mampu bergerak dengan bertenaga. Antara tanda-tandanya, binatang tersebut meronta-ronta dengan kuat setelah disembelih. Jika binatang yang disembelih hampir mati, binatang tersebut tidak halal untuk dimakan. Yang kedua ialah putus urat halkum dan urat marih dengan segera dan sekali sembelihan. Ianya bertujuan untuk mempercepatkan kadar sembelihan. Apabila kedua-dua urat tersebut diputuskan dengan segera, binatang sembelihan tersebut akan mati dengan cepat. Syarat sah alat sembelihan pula ialah ia mestilah sejenis alat yang boleh melukakan binatang sembelihan. Tidak termasuk dalam kategori ini ialah kuku, gigi dan juga tulang temulang. Bagi penyembelih disunatkan menajamkan pisau, menyembelih pada waktu siang, menghadap kiblat dan membaca basmalah. Binatang sembelihan pula sunat diberi minum dan dibaringkan pada rusuk kirinya. Bagi alat sembelihan amat digalakkan menggunakan alat yang tajam seperti pisau, parang dan sebagainya. Semasa melakukan ibadah sembelihan, bagi penyembelih dimakruhkan menyembelih di hadapan haiwan lain, melakukan sembelihan pada waktu malam, tidak menghadap kiblat dan meninggalkan basmalah. Bagi binatang sembelihan, makruh menyiksa binatang sebelum atau semasa sembelihan, seperti memenggal leher, mematahkan kaki atau mengheret kaki binatang. Bagi alat sembelihan, makruh menggunakan pisau yang tumpul atau berkarat. Kenapa binatang-binatang ini perlu disembelih? Sembelihan dapat memastikan daging haiwan tersebut berkualiti dan selamat untuk dimakan. Ia juga merupakan satu cara berlaku ihsan kepada haiwan kerana sembelihan mempercepatkan proses kematian dan dapat mengurangkan kesakitan. Selain itu, ia juga bagi membezakan antara daging yang halal dengan daging yang haram bagi memastikan ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Tuntasnya, sembelihan merupakan sunnah dan cara yang terbaik untuk berlaku ihsan kepada binatang sembelihan. Ia bukan sahaja memastikan daging tersebut halal dimakan, bahkan bagi menjaga tata tertib terhadap binatang, seterusnya menjaga keharmonian dalam kehidupan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hanisa Hairah binti Abdul Jalil, nombor metrik 10 DNS 21 F1056, akan menerangkan tentang isu penyembelihan ayam yang tidak mengikut hukum syarak. Kesan yang pertama ialah ibadah yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap ibadah seperti solat, puasa, zakat dan haji serta amal ibadat lain tidak akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu 40 hari seperti yang disebutkan dalam hadis. Selain itu, isu kesan penyembelihan ayam yang tidak mengikut hukum syarak ini juga akan memudaratkan kesihatan tubuh badan serta akal fikiran. Hal ini berlaku apabila ayam tidak disembelih dengan betul. Maka segala kekotoran darah ayam tersebut tidak dapat dikeluarkan dengan bersih. Perkara ini akan menyebabkan kesihatan mental dan fizikal kita menjadi terganggu kerana memakan makanan yang kotor dan tidak berkhasiat. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah hati menjadi tertutup untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati seseorang sehingga mereka mengeraskan hati daripada menerima sebarang hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, kesan isu penyembelihan tidak mengikut syarak turut mampu menyebabkan seseorang mudah dihasut syaitan melakukan maksiat. Ini kerana mengkonsumi makanan haram tidak hanya berdampak pada hati dan akal seseorang, tetapi juga pada keimanannya. Makanan dan minuman haram dapat mengurangi iman
seseorang sehingga mudah terjebak dengan aktiviti maksiat tanpa memikirkan hukum agama. Nur Aina Husna binti Muhammad Sofian. Nombor metrik ialah 10 DLS 21F1016. Saya akan membentangkan tajuk langkah-langkah untuk mengatasi isu penyembelihan ayam yang tidak mengikut syarak Islam. Langkah yang pertama ialah kerajaan mengurangkan pengimportan barang makanan daripada luar sekiranya produk itu boleh diusahakan sendiri dalam negara. Hal ini kerana dapat menghindari daripada mengeluarkan makanan yang tidak mengikut syarak Islam. Yang kedua pula ialah penggunaan logo halal yang dikuatkuasakan dengan sebaiknya. Hal ini kerana tidak ada lagi berlakunya pemalsuan logo halal yang menyebabkan umat Islam membeli dengan rasa tidak ragu-ragu dengan sesuatu barang yang mempunyai logo halal. Yang ketiga ialah pengguna harus membeli dengan lebih berhati-hati dan teliti ketika membeli. Bukan hanya sekadar kedai itu tiada daging babi terus beranggapan halal. Maka sebelum membeli haruslah membuat pilihan yang betul. Akhir sekali, langkah-langkah untuk mengatasi isu penyembelihan ayam yang tidak mengikut syarak ialah membuat pemeriksaan setiap bulan di kedai-kedai. Hal ini demikian kerana untuk mengelakkan dari berlakunya menjual ayam yang tidak disembelih mengikut syarak ataupun pengimportan makanan daripada luar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aini Iliana binti Farizul Hairi. Nama metrik saya ialah 10DLS 21F1008. Hari ini saya akan menerangkan tentang hikmah penyembelihan binatang korban. Antara hikmah disyariatkan ibadah korban adalah bagi meneladani perjuangan, pengorbanan dan ketaatan Nabi Ibrahim AS serta keluarganya terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kehadiran Aidiladha sentiasa mengingatkan kita tentang peristiwa Nabi Ibrahim AS yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintah menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail AS. Peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS memberi makna yang amat besar kepada seluruh umat Islam. Dan ia memperlihatkan secara jelas sifat ketakwaan dan ketaatan seorang hamba Allah yang sanggup melakukan apa sahaja demi menegakkan syiar Islam. Hikmah yang kedua pula adalah ibadah korban disyariatkan sebagai tanda bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya yang pelbagai dan juga atas kekalnya manusia dari tahun ke tahun. Pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita antaranya ialah nikmat kesihatan, kebahagiaan, kemewahan dan yang paling penting adalah nikmat keimanan kepadanya. Seterusnya, ibadah korban juga dapat melatih umat Islam agar dapat mengikis sifat tamak dan bakhil dalam mengeluarkan harta, serta melahirkan sifat murah hati untuk membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala demi membela dan membantu golongan yang lebih memerlukan seperti golongan fakir dan miskin. Hikmah yang terakhir adalah dapat mengukur sikap pemedulian dan prihatin terhadap masyarakat. Ini jelas melalui pengalihan daging-daging korban tersebut kepada yang berhak menerimanya, khususnya kepada para fakir miskin dan yang memerlukan.